So kita jumpa lagi dalam matematik tingkatan 5 dalam bab yang ke-7, iaitu sukatan serakan data terkumpul. So untuk video pembelajaran kali ini kita akan tengok sukatan serakan bagi standard pembelajaran 7.2.1, iaitu menentukan julat antara kuartil, varian dan sisihan piawai sebagai sukatan untuk menghuraikan serakan bagi data terkumpul. So yang pertama kita tengok apa yang dikatakan sebagai julat dan julat antara kuartil. Jika sebelum ni kita dah belajar bagaimana hendak menentukan julat bagi data tak terkumpul, kita ambil saja nilai maksimum tolak dengan nilai minimum. Okey, so bagaimana kita nak menentukan julat bagi data terkumpul? So kita perlukan titik tengah bagi kelas yang paling tinggi tolak titik tengah bagi kelas yang paling rendah. So kita akan dapat julat. Dan untuk julat antara kuartil pula, kita dapat tentukan daripada OGIF dengan mencari dulu kuartil pertama dan juga kuartil ketiga. So, bagaimana nak mencari kuartil pertama dan kuartil ketiga ni kita dah pun belajar dalam pembelajaran yang lepas. Okey. So, katalah kita diberi satu OGIF. Okey, OGIF tu dah siap dilukis pada kita. So, bagaimana kita nak menentukan julat bagi OGIF tersebut? So tadi saya katakan untuk mencari julat bagi OGIF ini kita perlukan nilai bagi titik tengah kelas yang paling tinggi tolak dengan titik tengah bagi kelas yang paling rendah. Okey, bagaimana kita nak menentukan titik tengah? So sebagaimana kita tahu OGIF dilukis, garis mengufuknya adalah diwakili oleh sempadan atas. Dan paksi mengufuk mencancang dia diwakili oleh kekerapan lombokan. Jadi kita kena tahu dulu untuk sempadan atas tu apakah selang kelas bagi setiap titik. Contohnya kita ambil nilai yang paling tinggi 49.5. So apakah selang kelas bagi titik 49.5 tu? So kita tengok itu adalah sempadan atas, dan sempadan atas kelas yang sebelumnya adalah 44.5. Bermaksud titik yang terakhir itu berada pada selang kelas 45 hingga 49. Okey, dan titik yang paling rendah di sini adalah 24.5, bukan 19.5 ya, sebab 19.5 tu memang kita nak lukis OGIF, kita kena tambah satu kelas sebelum. Jadi titik yang paling rendah di sini adalah 24.5 tu sempadan atas dia. So apakah selang kelas dia? Kita tengok yang sebelum dia 19.5. Bermaksud selang kelas bagi titik 24.5 itu adalah di antara 20 hingga 24. Okey, so tengok balik macam mana kita nak menentukan selang kelas. Jadi titik tengah 45 hingga 49. Jadi 45 tambah 49 bahagi 2. Titik tengah yang terendah itu 20 tambah 24 bahagi 2. Jadi kalau kita tolak, kita akan dapat 47 tolak dengan 22. Jadi kita dapat julat adalah bersamaan dengan 25. Okey. So bagaimana pula kita nak menentukan julat antara kuartil? So tadi kita kata julat antara kuartil mesti cari nilai kuartil pertama dan juga kuartil ketiga. So kuartil pertama, nak tahu kuartil pertama kena cari kedudukan dia dulu. Kedudukan kuartil pertama adalah 1/4 daripada data, daripada jumlah kekerapan. Okey, so 1/4 darab 40 kita dapat 10. Okey, macam mana kita nak cari kuartil pertama? So daripada graf OGIF itu kita ambil nilai 10 pada kekerapan lombokan, buat satu garis mengufuk, sentuh pada graf dan kita turunkan ke bawah. Jadi kita akan dapat satu nilai di situ iaitu 28.5. Jadi kuartil 1 kita adalah 28.5. Okey, kuartil ketiga daripada OGIF, kuartil ketiga adalah 3/4 daripada data, daripada jumlah kekerapan. Jadi 3/4 darab 40 kita dapat 30. So macam tadi, kita buat satu garis mengufuk daripada 30, sentuh pada graf dan turunkan ke bawah. Kita akan dapat satu nilai iaitu
35.5. Jadi kuartil ketiga kita adalah 35.5. So apakah julat antara kuartil? Julat antara kuartil adalah kuartil ketiga tolak kuartil pertama. Ingat julat antara kuartil adalah kuartil ketiga tolak kuartil pertama. Jadi 35.5 tolak 28.5. Jadi kita akan dapat julat antara kuartil dia adalah 7. Okey. So itu bagaimana kita nak menentukan julat dan juga julat antara kuartil berdasarkan ogif yang diberi. Okey. So kita akan sambung. Berikutnya adalah varian dan juga sisihan piawai. So untuk mencari varian dan sisihan piawai, varian ialah purata kuasa 2 bagi beza data dengan min. Varian adalah purata kuasa 2 beza data dengan min. Dan juga sisihan piawai ialah ukuran serakan data pada min yang diukur dengan unit yang sama dengan data asal. Okey, so ini adalah dua lagi istilah yang kita kena tahu bagaimana nak mengiranya. So ini adalah rumus bagi varian dan juga sisihan piawai. Okey. So untuk mencari varian, dia kata varian adalah purata kuasa 2 bagi beza data dengan min. So jadi kita ada jumlah fx kuasa 2 per dengan jumlah f tolak dengan min kuasa 2. Okey, dan sisihan piawai daripada jumlah varian tadi kita ambil punca kuasa 2. Okey, maksudnya sisihan piawai adalah punca kuasa 2 varian. Okey, so kita tengok bagaimana kita nak mencari varian dan sisihan piawai ni. So katalah kita diberi satu data. So daripada data kita ni kita ada selang kelas iaitu umur dan juga kekerapan. So tadi kita katakan beberapa lagi maklumat yang kita perlukan. Apakah F dia, apakah X dia. Okey, kalau kita ikutkan pada rumus ni, kita perlu cari semua nilai X, nilai F, nilai min. Okey, sebelum kita menentukan apa itu varian dan juga sisihan piawai. Jadi untuk data ini, katalah kita hanya ada kegerapan dan umur sahaja. So apa lagi maklumat yang kita perlu tahu? So kita bina lagi jadual. Kita tambah lagi jadual. Okey, so jumlah kegerapan itu ialah jumlah F. Okey, jumlah kegerapan ialah jumlah F. Kita jumlahkan dari kegerapan yang pertama tu sampai yang terakhir kita dapat jumlah dia 84. Yang ini saya tunjukkan secara kiraan manual. Sebenarnya dia ada kiraan dengan menggunakan kalkulator lebih cepat. Tapi kita belajar dulu bagaimana nak mengira secara satu persatu untuk mencari nilai bagi setiap maklumat yang dia nak. Okay? So titik tengah. Titik tengah ni mana nak dapat? Kita refer kepada umur itu ataupun selang kelas. Okay, bagaimana nak dapat titik tengah? 21 tambah 25 bahagi 2. Jadi kita akan dapat 23. Okay, so titik tengah refer pada umur. Yang kedua 26 tambah 30 bahagi 2, kita dapat 28. Seterusnya 31 tambah 35 bahagi 2, kita dapat 33. 36 tambah 40 bahagi 2, 38. 41 tambah 45 bahagi 2, kita dapat 43. 46 tambah 50 bahagi 2, kita dapat 48. 51 tambah 55 bahagi 3, kita dapat 53. Ataupun kita boleh mengira guna jari. Okey, 21, 22, 23, 24, 25. So yang di tengah ini adalah titik tengah. Okey, 26, 27, 28, 29, 30. So 28 adalah titik tengah. Okey, contoh yang terakhir 51, 52, 53. So boleh juga gunakan jari kita untuk mengira titik tengah. Okey, seterusnya kita perlu cari fx. Fx tu apa? Fx itu adalah titik tengah darab dengan kegerapan. Okey, fx adalah titik tengah darab kegerapan. So kita darablah 23 darab dengan 3. 28 darab 6. 33 darab 10. 38 darab 17.
43 darab 33, 48 darab 13, dan 53 darab 2. Okey, so ini kita darabkan antara kekerapan dan titik tengah. Jadi jumlah dia adalah 3362. Jumlah fx kita tambah dari atas ke bawah, kita dapat 3362. Kemudian kita ada x kuasa 2. X kuasa 2 ni kita refer pada titik tengah. Kita kuasa 2 kan setiap kelas itu. 23 kuasa 2. Okey, 28 kuasa 2. 33 kuasa 2. 38 kuasa 2. 43 kuasa 2. 48 kuasa 2 dan 53 kuasa 2. Dan kita tambah jumlah ni, kita akan dapat 10,808. Okay, jumlah X kuasa 2. Kemudian kita kena darab pula kekerapan darab dengan X kuasa 2. Kekerapan darab X kuasa 2. So kita darabkan petak yang saya warnakan dengan orange ni. 3 darab dengan 529. Dan seterusnya kita buat 6 darab 784. 784. 10 darab 1089. 17 darab 1444. 33 darab 1849. 13 darab 2304. Dan 2 darab 2809. Dan kita jumlahkan. Okay, so ini adalah data-data yang kita perlukan untuk mencari varian dan juga sisihan piawai. Okay, untuk mencari varian, rumus dia bagi adalah jumlah fx kuasa 2 tolak jumlah per dengan jumlah f tolak dengan min yang dikuasa 2 kan. Okay, so jadi varian dia adalah jumlah fx kuasa 2 dia adalah 138316 per dengan jumlah F dia 84 tolak dengan min. Bagaimana nak cari min? Min kita ambil jumlah Fx iaitu 3362 per dengan jumlah F. Okay, untuk cari min kita ambil jumlah Fx per dengan jumlah F. Jadi kita akan dapat nilai dia adalah 44.71. Itu untuk varian. Okey, yang kedua dia suruh cari sisihan piawai. So kita dah dapat varian 44.71. Sisihan piawai ni sebenarnya punca kuasa dia sahaja. Punca kuasa 2 bagi 44.71 tu sebenarnya. Okey, so kalau kita kirakan dia punca kuasa 2 44.71, kita akan dapat 6.69. So ini adalah varian dan juga sisihan piawai. Okey, itu ialah cara manual macam mana kita nak bina kotak, kita kena cari nilai satu persatu. Okey, so ada cara lain untuk kita menyemak jawapan, kita boleh gunakan kalkulator. Okey. Arahan dia ada di dalam buku teks, kita kena tekan kalkulator mode. Kita ambil paparan tu, kita ambil SD nombor 1 dan masukkan nilai titik tengah dan juga kekerapan. Ikut dia ada shift dan tanda koma tu pada shift Y tu dan juga kita letakkan kurungan. Okey, dah pisahkan dia dengan kurungan. Kemudian kita masukkan nilai itu satu persatu sehingga habis. Seterusnya kita boleh dapatkan min dan juga sisihan piawai daripada kalkulator ni. Okey, tapi untuk mengisi ataupun menggunakan kalkulator, kita perlukan titik tengah. Daripada jadual kekerapan tu kita perlu cari dulu titik tengah. Okey, sebab nak guna kalkulator kita perlukan titik tengah dan juga kekerapan. Okey, so tengok langkah ini satu persatu. Kita tekan mode, kita ambil SD1. Okey, lepas tu kita buat kurungan, kita masukkan nilai titik tengah, tutup kurungan. Kita tekan shift dan juga tanda yang macam koma tu semicolon tu, kita tekan kurungan balik, kita ambil kekerapan dia 3. Tutup kurungan, kita tekan M tambah tu.
kita ulang langkah yang sama. Masukkan titik tengah dan juga masukkan kegerapan bagi setiap kelas, diikuti dengan button M tambah. Okay, sehinggalah kita masukkan data itu sampai data yang terakhir. 33 kerapan dia 10, kita tekan M tambah. Okay, jumlah N itu adalah berapa jumlah kegerapan dia. Kalau ikut data kita sepatutnya dapat 84. So setiap kiraan tu dia akan kira lah berapa bilangan yang kita masukkan. So ini 36. Okay, so jumlah dia akan bertambah lah. Okay, 43, kekerapan dia 33. Diikuti dengan button M tambah. Kemudian kita masukkan lagi 48. Pasangan dia 13. Dan yang terakhir okey, di sini jumlah yang terakhir mestilah kita dapat 84, iaitu sama dengan jumlah F kita. Okey, jumlah F kita ialah 84. Kemudian step yang seterusnya adalah langkah yang ketiga, di mana kita kena tekan AC, lepas tu kita tekan shift 2. So, kita tekan AC, kita tekan shift, kemudian 2. Okey, di sini okey, pada sini kita ada nombor 1, 2 dan 3. 1 itu ialah nilai untuk min. Yang nombor 2 itu adalah nilai untuk sisihan piawai. Kalau kita nak cari varian, kita kuasakan 2 sisihan piawai, kita dapat varian. Okey, so ingat nilai yang pertama itu, nombor 1 itu adalah untuk min. Jadi kita boleh tekankan 1 untuk min. Lepas tu kita tekan simbol sama dengan, kita dapat 40.02 tu. Itu mewakili min kita. Kemudian kita tekan balik AC shift 2. So kita ambil nombor 2 untuk mencari kita punya sisihan piawai. So kita dapat 6.69. So daripada sini kita boleh dapat varian dia adalah 4.71. Sisihan piawai dia adalah 6.69. Okey. 4.71 tu ialah kita kuasa 2 kan 6.69. Okey, ini bagaimana kita menggunakan kalkulator. So kita tengok satu lagi contoh. Okey, bila kita diberi berat dan kegerapan, so untuk guna kalkulator kita perlukan titik tengah. So titik tengah kita 6 tambah 10 bahagi 2. Okey, 11 tambah 15 bahagi 2, 16 tambah 20 bahagi 2, 21 tambah 25 bahagi 2, 26 tambah 30 bahagi 2 dan 31 tambah 35 bahagi 2. Okey, kemudian kita boleh guna kalkulator. So nak guna kalkulator, ambil mode SD1, masukkan kekerapan dan juga titik tengah bagi setiap kelas. Okey, dan diikuti dengan butang M tambah. Okey, kamu tengok langkah itu satu persatu masukkan nilai. Okey, sehinggalah kita dah sampai kepada nilai yang terakhir tu. Okey, masukkan data dan tekan button M tambah. 18, kegerapan dia adalah 22. Untuk titik tengah dan juga kegerapan ni perlu letakkan dia dalam kurungan. Okey, supaya kalkulator boleh baca data apa yang kita masukkan. 23 pasangan dia adalah 21. So N kita dah jadi 65. Dan yang terakhir adalah 33. Dan kegerapan dia 4. Jadi di sini kita dapat N dia bersamaan 80. Bermaksud jumlah F kita adalah
80. Okey, kemudian kita tekan AC shift 2. Kalau nombor 1 itu untuk dapatkan min. Okey, AC shift 2. So kita nak dapatkan min, kita tekan nombor 1. So kita akan dapat min dia 19.56. AC shift 2. So kita akan dapat, kalau kita nak ambil yang kedua, kita dapat dia punya sisihan biawai dia 6.595. Okey, kita boleh kuasa duakan dia untuk dapat balik varian 43.496. So daripada dengan menggunakan kalkulator, kita akan dapat min dia adalah 19.57. Sisihan piawai dia kita dapat 6.60, dan bila kita ambil kuasa 2 bagi sisihan piawai ni, kita akan dapat varian dia adalah 43.5 sifar. Okey, so itu adalah bagaimana kita nak menentukan julat antara kuartil, sisihan piawai dan juga varian bagi data yang terkumpul. So kita akan sambung lagi dalam pembelajaran yang akan datang.